Zam, muka surat apa Zam? Tak. Muka surat apa? Surat doa dan adapun. Qala musannif rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun hadis yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nah, hadis tu yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil harus qasar. Ikut tu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil harus qasar. Jawab bagi adapun maka seperti hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu berkata ia Ibni Umar tu. Nah, dia kata apa? Sahibatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fis safari ala raq'ataini. Wa Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu kadzalika. Arti sabda Nabi itu menyertai aku, sahib itu. Aku menyertai. Menyertai aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah ia Nabi itu tiada melebih ia Nabi di dalam safar. Tiada melebih itu di dalam safar. Safar kat sini, safar mana? Safar yang lebih daripada 2 marhalah. Kalau 1 marhalah tu tak kira. Safar lebih daripada 2 marhalah. Di atas tu takluk dekat tiada melebih. Tiada melebih tu di atas 2 rakaat. Jadi Nabi tak melebihkan di atas 2 rakaat. Maksud dia Nabi dia tak buat 3-4 rakaat tak? 3 rakaat ke 4 rakaat. Bila Nabi tak melebihkan, hak ni maksud kata Nabi qasar. Nabi qasar lah. Nabi tak melebihkan di atas 2 rakaat. Dan Abu Bakar dan Umar dan Osman demikian jua. Nah, demikian jua mana? Demikian jua yakni tidak lebih atas 2 rakaat. Betul lah. Tidak lebih atas 2 rakaat. Nah, macam tu juga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman pun hak ikut Nabi tu, depa pun buat sama. Depa pun tak melebihkan di atas 2 rakaat. Tak melebihkan daripada 2 rakaat lah. Dia takat 2 rakaat saja. Jadi kat sini, dia nak isyarat lah. Di antara isyarat kat sini, ada isyarat lah. Isyarat kat sini nak cerita kata, dalam musafir ni, mesti kena ada teman. Mesti kena ada teman. Paling kurang dia 2 orang lah pergi berjalan tu. Paling kurang 2 orang pergi berjalan. Sebab musafir seorang-seorang ni hukum dia makruh. Makruh. Seorang-seorang pergi KL, seorang-seorang pergi Penang, makruh hukum dia. Ajaklah teman seorang. Laki dengan laki lah. Dia makruh ni. Tipu markah dia pergi. Tu bukan kata makruh. Dia diharam pula lah. Lepas tu ada isyarat juga kat sini. Nabi nak ajak kata isyarat juga Nabi ni dia mengajak sahabat ni secara praktikal. Nabi ajak sahabat secara praktikal. Maksud dia Nabi buat benda tu. Dan sahabat ikutlah. Betul. Maka cara ni dia lebih berkesan daripada teori. Daripada kita duk cakap saja, dia tak, kadang tu kesan kurang. Boleh cakap ni boleh tapi kurang.
Nah, sebab tu Imam Ghazali pun dia kata apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal ni dalam kitab Bidayatul Hidayah dah. Lisanul hal, lidah keadaan dengan makna perbuatan tu. Afsahu terlebih fasih, lebih mudah orang untuk ikut min lisanil maqal daripada lidah perkataan, daripada percakapan. Nah, perbuatan kita tu lebih mudah untuk orang ikut. Sebab tu. Nah, sebab tu yang kita kena berdamping dengan tok-tok guru tu. Nah, kita kena piduk dengan ulama-ulama. Paling kurang kita pergi ziarah. Paling kurang lah. Nah, sebab apa? Sebab nak ambil benda ni lah. Nah, nak dididik. Kalau takat nak ambil, orang kata apa, nak ambil ilmu, nak ambil pengetahuan saja, YouTube belum. Tapi tak dididik lah. Betul lah. Jadi, sebab tu memerlukan dia memerlukan guru untuk kita ziarah ulama-ulama, kita kena piduk. Itu isyarat-isyarat lah. Isyarat dah hadis ni. Baba Khairul dia cerita tu. Baba Khairul dia minat lah ada cerita bab tu. Nah, bab isyarat hadis ni. Banyak isyarat Jadi, itulah orang yang nak mendidik dia kena buat. Dia polis duduk depan. Dia kata kat kawan dia, jangan takut. Jangan takut polis. Dalam keadaan badan dia duduk ketat. Dia yang takut lebih. Agak-agak kawan dia macam mana? Ada kesan? Tak ada kesan. Tapi kalau dia kata jangan takut dalam keadaan dia pun tunjuk orang bagi apa, reaksi yang menunjukkan dia ni memang tak takut dengan polis, baru ada kesan. Faham tak? Itu tarbiyah. Tarbiyah ni maksud dia kita ni kena buat juga lah. Macam tu. Ni dia ada kata jangan takut. Yang dia ketak nak terkencing tadi tu. Apa benda? Hang bertakut, dia kata jangan takut kat orang. Jadi lah. Tengok Nabi duduk dalam apa? Gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata itulah ayat tu, idhuma fil ghar. Ketika dua-dua dia tu duduk di dalam gua. Lepas tu Nabi kata apa kat Sayyidina Abu Bakar? La tahzan, jangan kamu sedih. Nabi tunjuk rupa sedih tak? Tak. Sebab tu ada kesan. Tu didikan Nabi. Nabi cakap, taklim, mengajak, jangan sedih. Dalam masa yang sama, Nabi tunjuk rupa yang tak sedih. Macam mana? Tu tenang Sayyidina Abu Bakar. Hilanglah rasa sedih tu. Kalau Nabi kata, jangan sedih, dalam keadaan muka Nabi tunjuk sedih. Tak ada. Dia tak ada tu. Dia kena tunjuk juga kata dia tak sedih. Tu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni bersama dengan kita. Hak ni orang panggil tarqiyah. Mengangkat kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Ini Nabi, dia taklim, dia tarbiyah, dia tarqiyah. Ada belakang dia. Tu Nabi hebatlah. Dan kadang-kadang taklim tarbiyah, tapi nak naik tarqiyah tu, nak angkat kedudukan seorang, susah. Lagi kata apa? Meriwayatkan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Yang riwayat hadis ni siapa dia? Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksud dia hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Dan sesungguhnya telah sabit oleh bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia Nabi akan sembahyang yang bangsa 4 rakaat
Dia semayang akan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Mana yang jenis 4 rakaat, Zuhur, Asar, Isya lah. Tak tu lah. Hal keadaannya Nabi. Ni hal. Hal bagi Nabi tu lah. Nabi jadi sahibul hal. Hal keadaannya Nabi tu imam ni, menjadi imam bagi ahli Mekah. Bagi penduduk Mekah. Bila tu? Kemudian ni selepas daripada hijrah. Dan selepas daripada hijrah ni, selepas daripada berlaku hijrah. Berlaku hijrah 40 hari. Nah, berlaku hijrah 40 hari. Jadi Nabi dia semayang 4 rakaat tu buat 2 rakaat. Nabi semayang yang bangsa 4 rakaat, hal keadaan Nabi itu jadi imam. Maka memberi salam ia Nabi di atas kepala 2 rakaat. Kepala 2 rakaat ni mula 2 rakaat. Tu kan kepala ni kan kepala kita ni. Mula 2 rakaat. 2 rakaat Nabi bagi salam. Kemudian berpaling ni, beralih ia Nabi kepada kaum itu. Nah, Nabi berpaling kepada kaum tu, maka bersabda ia Nabi, atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Nah, atimmu. Jadi kaum kat sini kena dekat puak-puak Madinah lah. Puak-puak Madinah, puak-puak Ansar. Depa tak musafir apa pun. Musafir Nabi dengan puak Muhajirin ya. Artinya hendak mentamam, hendak menyempurnalah kamu akan semayang kamu, maka sungguhnya kami ialah kaum yang sabar. Kami ni kaum yang sabar. Jadi hadis ni Nabi nak cerita kata disyariatkan qasar tu. Bila disyariatkan qasar tu iaitu tahun yang kedua daripada hijrah. Tahun yang kedua daripada hijrah pada bulan Rabiul Akhir. Tu disyariatkan qasar. Abang kata dah itulah waktu yang disyariatkan qasar. Alhamdulillah. Jadi benda ni berlaku selepas daripada hijrah lah. Jadi syariat qasar ni selepas hijrah. Dan maksudnya sebelum daripada hijrah tu tak disyariatkan lagi qasar lah. Tak ada syariat qasar lagi. Pula kalau kita tengok sejarah Nabi kalau dekat dekat Mekah tu nak semayang pun sembunyi-sembunyi. Dan jemaah pun ada tapi tak disyariat, tak dizahirkan. Yang betul zahir lepas hijrah tu. Baru zahir semua. Dan tu qasar ni pun dia disyariatkan iaitulah selepas daripada hijrah. Dan adapun ijma', maka sungguhnya telah ijma' oleh umat atas disyarakkan qasar. Umat ni dah ijma', dah sepakat dah. Sebulat suara kata disyarakkan qasar. Sama ada musafir tu atas darat atau laut atau angin, tak kira. Musafir kat darat ke, musafir atas laut ke, naik kapal. Jadi lanu macam One Piece tu. Geng Luffy kan. Tapi mereka tak pergi buat jahat tu. Mereka pergi tolong orang. One Piece. Lah ni duduk dekat tanah Wano lah. Episod 1002. 1002. Minggu ni minggu ni. 1002 dah episod. Gila punya kartun.
Habis hang tu. Jadi dah sepakatlah ulama ijma' dah sepakat kata disyarakkan qasar. Kalau musafir atas angin sama juga. Naik kapal terbang boleh, tak ada masalah. Ataupun kita ni memang ada karamah. Nak duk terbang. Nak terbang pergi Mekah lah. Boleh, tak ada masalah. Disyariatkan qasar. Ataupun memang dilipat bumi. Jalan 2-3 tapak pung sampai Mekah dah. Boleh jamak tak? Nah. Salah. Kita duk boleh. Nah. Tapi kita ni tok keramat lah. Tok wali Wali yang tak tahulah wali abdal ke wali apa. Kita jalan 2-3 tapak pung sampai Mekah terus. Duduk depan Masjidil Haram. Salah pelik kan? Nah, lepas tu orang tanya kita, boleh tak kita nak jamak qasar? Boleh tak? Tengok syarat lah. Tengok syarat. Di antara syarat dia, jarak mesti 2 mahalah. Lah ni 2 mahalah. 2 mahalah lah. Mekah dengan Palih ni bukan kata 2 dah. Berapa ratus mahalah dah. Jauh. Nah. Jauh sungguh. Nah, lepas tu kita pergi jalan tu pula bukan jalan atas sebab maksiat. Tak ada masalah apa. Nah. Tak ada masalah apa. Baik Tuhan tak bagi macam tu lah. Karamah macam tu. Kalau bagi masa duk kerja jamak qasar. Malah kan ni. Langkah 2-3 tapak duk Mekah. Jamak qasar tu. Lepas tu balik balik. Duk kerja jamak qasar. Habislah. Lagi dia kata apa? Ketahui olehmu bahawa semakna qasar di sini. Di sini ni dalam bab fiqh ni. Yang kita duk bicara ni. Dalam bab fiqh kita duk bicara ni ialah mempulangkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Mempulang ni maksudnya memendekkan. Mempulangkan. Memendekkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Memendek tu, mempulang tu kepada takluk dekat mempulang. Mempulang tu kepada 2 rakaat. Buat lagi supaya jadi 2 rakaat. Jadi hak 4 rakaat bagi jadi 2 rakaat. Kata ulama Imam Ibnu Munzir dia kata apa? Dah berlaku ijma' ulama dah. Ijma' ulama dah sepakat ulama yang boleh qasar hanya sembahyang yang bangsa 4 rakaat je. Adapun lain pada 4 rakaat, 3 tu tak boleh. Tak boleh qasar. Ijma' sepakat. Kalau ada pendapat yang kata 3, hak tu pendapat yang terlalu dhaif, yang tak boleh kita nak beramal. Maghrib boleh buat qasar, tak boleh. Walaupun ada pendapat tapi dia terlalu dhaif. Dan bahawa qasar itu tertentu, ia qasar tu dengan orang musafir. Tertentu dengan orang musafir. Adapun orang yang bermukim, dia tak boleh qasar. Dia hanya untuk orang yang berjalannya. Musafir tu pula sebagai safar yang panjang, sebagai perjalanan yang panjang. Jalan yang panjang. Panjang ni jauh lah. Jual. Apa panjang? Panjang ni 2 marhalah ataupun lebih. 2 marhalah atau lebih. Tu maksud panjang ni. Maka 2 marhalah tu kalau ikut fatwa Kedah ni 91 kilometer. Dengar tu Azam. Betul tak fatwa Kedah tu? Keluar baru ni keluar dah. Di poster kat jabatan ada. Saya tak ingat awak. Tak ingat apa tak naik Faisal Star. Dia ada 91 km. Adalah 90, ada yang kata 90 dalam kitab, ada yang kata 91 km, tak apalah. Kod lerong tu lah. Lebih kurang. Ada yang tak sampai 80 lebih je. Nanti kita kira bab mahalah ni. Nanti kita kira. Dia ada depan ni.
Nah, jadi siapa yang panjang, perjalanan yang panjang juga seperti lagi akan datang sebutnya ni sebut syarat sah qasar. Tu. Nanti kita akan bincang syarat sah qasar. Kedah ambil 93 Kerana dah. ini, Kedah ambil 93. apa dia? Kedah ambil 93. Oh, dia ambil 93 dah. Yang ni yang Nah. 2020. 2020. Dia tak 93. Itu di kitab ni Dobit tahun berapa ni? 2019 lah ni. Kan 2018 tak ingat. Nah. Ini 93 lah. Jadi 93. Lebih kurang tu lah. Dan kita tak sampai pun. Dia kata apa? Kerana tertentu ia dengan orang musafir tu. Tanda orang tu. Kerana tertentu ia qasar dengan orang musafir tu. Kerana ini menamai akan sembahyang qasar itu. Menamai itu oleh ulama. Fa'il pada kata menamai. Menamai oleh ulama, yakni ulama fiqh. Tok fiqh ni dia pun nama apa? Dengan kata dengan kata salatul musafir. Salatul musafir. Salat musafir. Apa salat musafir? Yakni sembahyang bagi orang musafir. Sembahyang bagi orang musafir. Habis hang tu. Sembahyang bagi orang yang musafir. Jadi dia musafir ni dia isim fa'il. Daripada safara yusafiru musafaratan. Lepas tu musafirun. Musafirun musafarun. Musafirun musafir. Dia bab fa'ala yufa'ilu. Bab tu fa'ala yufa'ilu. Kita lalu lah bab tu. Ingat kadang tahu lah. Tapi lalu dah lah. Bab tu. Musafir tu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan wa fi'alan. Mufa'ilun mufa'alun. Fa'il. Tu lah. Safara yusafiru musafaratan. Lepas tu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ilun mufa'alun. Betul? Kelam bak sarah. Lagi dia kata apa? Dan bahawasa sembahyang yang diharuskan qasarnya sembahyang itu ialah sembahyang yang ada pada sembahyang tu. Ialah tu khabar bagi bahawasa. Ialah sembahyang yang ada padanya pada sembahyang tu 3 syarat. Nak boleh harus kata qasar sembahyang tu, diri sembahyang dia kena ada 3 syarat. Pertama daripada 3 tu bahawa adalah sembahyang itu fardu. Yang diwaktukan dia akan sembahyang tu. Fardu yang diwaktukan. Bila kata fardu, dia nak sepak keluar sunat. Betul. Nak tenang bang sunat. Sunat tak boleh qasar. Tak boleh qasar lah sunat. Dia mesti fardu. Lepas tu fardu tu pula yang diwaktukan dia. Jadi kait dengan kata yang diwaktukan dia ni, dia nak sepak keluar sembahyang fardu yang tak diwaktu. Yang tak diwaktu dia fardu nazar. Fardu nazar. Kalau kita nazar wajib juga sembahyang, tapi dia bukan fardu yang diwaktukan. Kalau tu tak boleh qasar. Ni kata, maka tiada harus, maka ni tafriq. Tafriq pada kata tu lah, adalah sembahyang itu fardu yang diwaktukan tu. Tafriq dia, keputusan dia mana? Maka tiada harus. Tiada harus ni haram lah. Haram lagi tak sah. Qasarkan sembahyang yang dinazarkan dia akan sembahyang. Tu. Sembahyang yang dinazarkan dia akan sembahyang tu, tu tak boleh qasar. Sebab dia walaupun dia fardu, tapi dia bukan yang diwaktukan. Fardu yang diwaktukan hak 5 tu lah. Tu pun
hak 4 rakaat ya. Seperti bahawa bernazar ia seorang hendak semayang 4 rakaat. Ha ni tak boleh. Dia nazar nak semayang 4 rakaat, lepas tu nak buat qasar, tak boleh. Maka jadi wajiblah semayang itu dengan nazar. Maka tiada harus ni haram lagi tak sah. Ia seorang tu qasarkan semayang itu. Semayang itu semayang yang dinazarkan tu. Tak boleh. Tak boleh nak qasar. Habis. Penting tu. Kedua daripada 3. Bolehlah, laju sikit lah. Nah. Bahawa adalah ia semayang tu, semayang yang nak qasar tu. Semayang tu yang bangsa 4 rakaat. Apa semayang yang bangsa 4 rakaat? Iaitu yang bangsa 4 rakaat tu sembahyang Zuhur dan Asar dan Isya. Maka tafriq itulah. Yang kata 4 rakaat tu adalah ia yang bangsa 4 rakaat tu, maka tiada harus qasarkan sembahyang maghrib. Tak harus. Tak boleh qasar sembahyang maghrib. Nah. Dan subuh. Subuh pun tak boleh qasar. Maghrib tu ada lagi bunyi-bunyi kata boleh qasar, tapi kau yang tak boleh nak beramal lah. Pada bunyi-bunyi takat ambil tahu maklumat gitu dah. Nak beramal tak boleh tak. Hak subuh ni tak ada bunyi terus. Dok pergi qasar juga subuh. Tinggal satu ni bukan dia lah. Nak kawan pendek dah nak bagi pendek lagi tak boleh. Hak panjang lagi pendek tak apa. Kalau hak pendek dah nak bagi pendek, tak boleh pendek lah. Boleh faham lah. Ketiga daripada 3 tu, bahawa adalah ia sembahyang yang hendak diqasar tu. Bahawa adalah ia sembahyang yang hendak qasar tu, yang ni sembahyang yang ditunaikan di dalam safar yang panjang. Ditunaikan dalam safar yang panjang. Bila kata panjang ni, 2 marhalah lah ataupun lebih. Mesti tunaikan, mesti buat, mesti kerjakan dalam safar yang panjang. Lagi yang tiada berdosa, safar tu tak ada dosa. Bukan safar bukan safar haram, bukan. Dia safar tu tak ada dosa. Ni safar, nanti kita akan mengajilah. Dia safar hak berdosa ni dia ada 3 jenis. Dia pecah pula. Hak berdosa ni pula 3 jenis. Berdosa dengan sebab safar, 1. Hak ni tak boleh. Berdosa dengan sebab safar. Dia memang daripada awal dah qasad dia nak pergi Kuala Lumpur tu, nak pergi buat benda haram. Ni berdosa dengan sebab safar tu dia. Berjalan tu dosa dah. Ni tak boleh buat. Yang kedua, berdosa di dalam safar. Dalam musafir baru dosa. Dia qasad nak pergi buat benda baik. Dia pergi Kuala Lumpur nak pergi menega, haruslah menega. Tiba-tiba dalam duk berjalan sampai Penang tu, dia buat benda haram kat Penang, contohlah. Buat apa-apalah benda haram tu. Tengok aurat perempuan ke atau apa-apalah. Maka ketika tu boleh tak dia nak qasar? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ni orang panggil haram dalam safar. Hak tadi haram sebab safar. Jadi haram sebab safar, hak tu tak boleh nak qasar. Ataupun berdosa dengan sebab safar tu. Berdosa dengan safar. Ni berdosa dalam safar. Yang ketiga, berdosa dengan safar di dalam musafir. Itu. Berdosa dengan safar di dalam musafir. Contoh dia, hak ni awal dia qasad baik. Aku nak pergi KL ni, nak pergi menega. Tak apalah. Sampai kat Penang, dia tukar. Tak jadi ya. Nega nak boleh padik. Lah ni pergi merompak lah. Nak. Pergi mencuri lah. Dia tukar. Waktu dalam musafir tu dia tukar ni. Tukar nanti jahat.
Maka hak ni tak boleh qasar. Waktu dia tukar tak boleh qasar. Boleh faham lah. Nanti dia ada bincang. Aduh, hak berdosa sebab apa? Dengan sapar. Berdosa dengan sapar. Berdosa dalam sapar. Berdosa dengan sapar dalam musafir. Di dalam musafir. 3. Ingat tau. Jadi dia kata tak ada dosa. Bila kata siapa yang tak ada dosa ni lah. Siapa yang tak ada dosa ni, siapa yang wajib, siapa yang sunat, siapa yang harus, siapa yang makruh. Itu semua tak ada dosa. Kalau makruh tak ada apa, makruh kan dosa. Nah, yang tak boleh siapa haram ya. Haram tu yang dosa. Makruh tak apa lagi. Walaupun huduh dah hak makruh tu, tapi tak dosa lagi, tak apa. Maka tiada harus diharam qasarkan semayang yang luput ia semayang pada masa hadar. Maka tiada harus diharam qasarkan semayang yang luput ia semayang pada masa hadar. Masa tak musafir. Nah, dia nak qasar semayang hak luput pada masa dia hadar, tu tak boleh. Dia mesti tunaikan semayang tu dia kata maka tiada harus qasarkan semayang yang luput ia semayang tu. Luput qasar tu mana? Qasar. Takluk kat qasar, jangan takluk kat luput. Ataupun takluk kat luput pun kena. Takluk kat qasar pun kena. Kalau Tok Guru saya dia takluk kat luput. Luput tu pada masa hadar. Waktu dia tak pergi musafir, dia ada tinggal semayang zuhur. Lepas tu dia lepas tu dia musafir, dia nak qasar. Dia nak qasar boleh tak? Tak boleh. Tak boleh qasar. Dia nak qada dia tu qasar lah. Macam tu. Dia nak qada semayang tu qasar, tak boleh. Dan tiada yang luput ni tiada harus qasar semayang tak? Dan tiada harus qasarkan semayang tu yang luput dalam masa safar yang panjang. Safar yang panjang tu yang berdosa. Tu pun tak boleh. Tak boleh kita nak qasar. Hal luput dalam masa safar yang panjang tapi safar tu yang berdosa. Tu pun tak boleh. Tak boleh. Dia ada dulu dia pergi musafir tapi dia pergi musafir buat benda haram. Tapi tak mayang lah. Dah pergi buat benda haram memang tak mayang lah satunya. Lepas tu ni dia dah taubat dah apa semua. Jadi wali dah, tok wali dah apa semua. Kira ni lah. Nak boleh terbang lah cerita dia. Nak dapat karamah lah. Bihun pun makan kira 1, 2, 3. Dia jaga sungguh. Dia lepas taubat biasalah. Lepas tu dia pun pergi musafir pula. Dah jadi baik dia pergi musafir pula. Dulu ada tinggal semayang dulu waktu musafir dulu Tapi musafir dulu pergi buat benda haram. Boleh tak dia nak qada nak qasar? Tak boleh. Tak boleh. Habis hang tu. Nampak lah. Dah taswir dah elok masalah. Masalah ni lah Ustaz, kiranya dia terlepas waktu semayang, dia dalam keadaan musafir. Serta dia nak qada tu kena qada full lah. Betul kan? Qada tetap kena qada. Semayang tu dalam keadaan qasar. Dia tak boleh nak buat qasar, tak boleh. Dia nak qada hak qasar juga boleh, tak ada masalah. Nak qada qasar boleh. Cuma qada qasar ni mesti dalam musafir jugalah. Dalam musafir tu. Kita dulu biasa musafir, tak semayang. Kita tak semayang.
Kita musafir, tapi musafir pun buat benda baik lah, cuma tak semayang. Orang panggil berdosa dalam safar. Tu tak apa. Maksudnya kita ni boleh lagi nak qasar. Jadi kalau hal jenis macam ni, kalau kita pergi musafir pula, boleh kita qada. Singgah kat gurun, qada balik dulu. Dalam keadaan kita qasar. Tak apa tu. Faham lah. Adapun sembahyang yang luput ia sembahyang tu di dalam masa safar yang panjang, yang tiada berdosa. Nah, dia luput tu dia tak buat tu di dalam masa safar yang panjang lah, yang jauh. Lebih 2 mahalah ataupun 2 mahalah ataupun lebih. Yang tiada berdosa, maka qaul yang terlebih zahir, jelas. Nisbah dalil tu harus diqadakkan dia akan semayang tu. Semayang yang luput dalam masa safar yang panjang tu. Dengan qasar. Nah, harus kita nak buat qasar juga. Tetapi di dalam masa safar, mesti kena buat masa safar juga. Kita musafir juga. Faham tak? Nah, tu. Macam cerita dia lah. Dia dulu musafir, dia tak semayang. Tapi musafir dia nak pergi buat benda, harus. Tak apalah. Dia tak semayang. Okey. Lah dia jadi orang semayang lah. Lepas tu dia nak qada. Dia boleh tak nak qasar semayang yang dia tertinggal waktu musafir dulu ni? Yang mana musafir tu musafir yang dia pergi buat benda harus. Boleh. Nak qasar, tak ada masalah. Cuma syarat dia kena safar pula. Kena safar pula. Tak boleh nak qasar kat rumah. Tak boleh lah. Ustaz, soalan. Satu contohlah permasalahan. Seorang ni dia pergi musafir. Dia buat taharusan satu kerja. Jadi dia tu duk target nak sembahyang jamaah takhir asar dengan zuhur. Tak tengok jam punya pasal, singgah masjid, tengok nak lagi seminit 2 nak masuk maghrib, tak tengok bang. Jadi terlepaslah zuhur dengan asar dia tu. Jadi dia tanya zuhur dengan asar dia tu boleh buat qasar lagi, boleh lah tak? Boleh, tak ada masalah. Jamak tak boleh lah. Jamak habis dah lah. Jamak habis waktu dah. Ya, boleh rupa jamak lah. Buat rupa jamak tak apa. Mula mayang dulu Zuhur 2 rakaat. Ya. Tapi dia duduk dalam musafir lagi ya. Pas mayang Zuhur 2 rakaat, bangkit pula mayang asar. Jamak lah tu. Faham. Rupa. Orang panggil rupa jamak. Tak apa. Ya. Habis ya. Lagi dia kata lagi. Tak malah. Tiada di dalam masa hadar. Tiada harus diqadakkan dia. Nah, tiada harus diqadakkan dia dengan qasar. Buat itu. Qada memang nak kena qada. Tang qada memang kenalah nak buat qasar tu. Tiada harus diqadakkan dia dengan qasar. Dengan qasar yang dengar. Lagi tiada harus diqada. Pakai tak qada tu apa? Bukan, qada kena buat. Tapi qada dengan qasar tu. Nak buat qasar. Qada betul buat qasar. Mana? Di dalam masa hadar. Di dalam masa tak musafir. Tak boleh lah. Dia duduk rumah. Lepas tu nak buat qasar. Tak boleh lah tu. Dan sabit bagi muqabilnya. Dan sabit bagi muqabil. Muqabil. Gulawan bagi qaul yang terlebih zahir tadi ni. Gulawan bagi qaul yang terlebih zahir ni. 2 qaul pula. Dia pecah 2 pula. Hak lawan bagi zahir. Pendapat zahir kata boleh buat. Tak ada masalah. Cuma kena buat dalam musafir lah. Lepas tu, hak dia semayang dulu. Hak dia tinggal tu musafir dia bukan musafir maksiat. Keluar pula muqabil dia pula. Gulawan dia pula. 2 qaul pula. Yang pertamanya harus qadakkan dia dengan qasar di dalam keduanya. Keduanya yakni masa safar dan masa hadar. Masa safar dan masa hadar. Ini satu qaul. Satu qaul kata apa? Harus kita qada. Qada mana? Qada dengan qasar juga. Di dalam keduanya. Keduanya mana? Masa safar boleh. Tak musafir pun boleh. Hadar pun boleh. 2 rumah. Boleh Nampak? Tapi memang kita tinggal waktu kita musafir lah hari tu ni.
Kita pergi musafir tu memang kita tinggal waktu dalam musafir semayang tu. Kalau ni dia kata buat kat rumah tak apa. Qasar kat rumah pun boleh. Tak nak masalah. Tu dia. Hak ni lagi mudah. Nak lagi mudah. Dan yang keduanya, kalau yang keduanya, tiada harus diqadakkan dia akan semayang tu. Sembahyang yang luput ia dalam masa safar tu. Tu. Tiada harus diqadakkan dia akan semayang yang luput ia dalam masa safar yang panjang tu dengan qasar semata-mata. Semata-mata. Dan semata-mata ni, maksud semata-mata ni mana? Sama ada di dalam safar ataupun hadar. Tu semata-mata. Sama ada di dalam safar atau hadar. Tak kira musafir pula ke ataupun handuk rumah ke, tetap tak boleh qasar dah. Hak ni qaul yang kedua. Hak ni berat lagi. Hak ni paling berat. Paling ringan tak sah. Tapi hak zahir yang kita dah ikut hak awal tadi lah. Yang zahir. Yang terlebih zahir. Yang azhar. Bahkan wajib diqadakkan dia kan sembahyang tu. Sembahyang yang luput ia di dalam masa safar tu. Dengan tamam. Kena qasar dengan tamam. Bila kata tamam 4 rakaat. Semata-mata. Sama ada jatuh oleh qada itu dalam masa safar atau dalam masa hadar. Tak kira. Jatuh ni maksudnya berlaku. Berlaku oleh qada. Kita nak buat qada tu. Dalam masa safar. Tengah duduk berjalan. Ataupun di dalam masa hadar. Kita dah memang duduk dah sampai rumah dah. Tak kira. Tetap qada tu kena buat tamam. Buat tu. Habis hang tu. Faslun fi ibtida'is safari wa intihaihi. Wallahu a'lam. Okey dah. Okay, dah.